Memberi pandangan, sekarang saya jemput Yang Berhormat Menteri untuk menjawab. Tempoh masa 20 minit. Terima kasih Tuan Ketua. Saya ingin mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada semua ahli-ahli yang berhormat yang telah pun membicarakan soal pemerdagangan orang dalam laporan Jabatan Negara Amerika Syarikat. Pertamanya tadi Bagan ada bangkitkan tentang ketibaan ataupun lawatan Yang Berhormat Nancy Pelosi, Speaker of the United States House of Representatives. Saya nak maklumkan kepada Bagan, sebenarnya tak ada kena-mengena langsung sebab apa yang saya bangkitkan ini adalah untuk menjelaskan laporan itu supaya dapat semua ahli-ahli yang berhormat sini bukan hanya membicarakan tetapi juga boleh membincangkan isu ini bersama dengan kerajaan. Ini adalah tanggungjawab di mana MAPU adalah satu-satunya agensi dalam negara ini yang sentiasa bekerjasama dengan NGO, termasuklah ahli-ahli parlimen yang ada. Sebab itu saya setuju untuk kita lakukannya bukan atas sebab lawatan Yang Berhormat Nancy Pelosi. Jelasan. Berhormat, saya rasa ada tekanan dari Amerika Syarikat, maka sebab itulah Yang Berhormat datang hari ini untuk memberi penerangan. Tidak ada tekanan langsung. Sebab saya minta buat ini bukannya semalam. Saya buat ini dah lebih kurang hari yang ke laporan itu dikeluarkan, hari yang kedua tu saya dah berhubung dengan speaker. Tapi cuma tempoh yang dia beri biar seminggu sebab saya kata saya nak buat semua laporan tersebut baru saya bentangkan. Jadi tak ada kena-mengena dengan lawatan sesiapa dalam negara kita. Ya? Yang Berhormat Menteri boleh tanya, kenapa tak masuk dalam aturan urusan hari ini? Order paper tak ada sebut langsung tentang kenyataan Menteri terima kasih. atau ministerial statement. Terima kasih Sungai Buloh. Keduanya tentang apa yang dibangkitkan oleh Padang Rengas. Saya bila Padang Rengas kata sama status kita dengan Libya, Sudan dan Myanmar, pertamanya saya nak maklumkan negara-negara ASEAN yang juga dalam tier 3 adalah Myanmar, Brunei, Vietnam dan Cambodia. Ini adalah yang sama dengan kita tier 3. Begitu juga negara besar seperti Rusia dan China. Jadi bukan hanya negara-negara yang kecil, tapi beberapa negara-negara. Dalam isu human rights ini, sebab itu kita juga adalah anggota dalam Jawatan Human Rights United Nations. Jadi segala apa tindakan yang kita ambil adalah tindakan yang kita rasa mampu untuk kita mengurangkan masalah pemerdagangan orang ini. Sebab itu hari ini saya nak jelaskan apabila Padang Rengas minta nak tahu cara masukkan pekerja ke dalam negara, saya nak jelaskan sekarang ini apa yang kita lakukan adalah apabila satu-satu majikan mahukan pekerja asing, dia kena memohon daripada Menteri Sumber Manusia. Kemudian kaedah yang saya nak umumkan, kaedah penggajian pekerja asing dikendalikan oleh Kementerian Sumber Manusia. Ianya merangkumi penilaian terhadap kelayakan majikan seperti sektor-sektor yang dibenarkan menggajikan pekerja asing dan pematuhan terhadap standard minimum perumahan di bawah Akta 446 sebelum kota pekerja asing diluluskan oleh Kementerian Sumber Manusia. Sudah diluluskan, barulah proses itu diambil alih apabila mereka dah bayar dengan immigration, maka bermulalah di situ majikan boleh bawa masuk pekerja asing. Kemudian tadi Sungai Buloh ada persoalkan bahawa laporan ini adalah merupakan sesuatu yang fakta. Saya kata bukan laporan itu tidak fakta. Saya kata beberapa isu yang dibangkitkan itu adalah subjektif. Kerana saya dah jelaskan beberapa perkara tadi. Contoh dia kata kita tak ada rumah perlindungan. Kita dah ada 10 rumah perlindungan.
Jadi beberapa isu-isu yang telah pun dicatatkan dalam laporan tersebut telah pun saya maklumkan tadi. Jadi isu sama ada ia subjektif atau fakta adalah perkara-perkara yang boleh dipersoalkan. Kalau tadi macam Julau bangkitkan, memang sudah pun dilakukan oleh industri kelapa sawit. Tapi dalam waktu yang sama mereka masih menekankan bahawa tidak cukup. Jadi ini adalah perkara-perkara yang subjektif. Cukup itu ya bagaimana cukup yang dimaksudkan oleh mereka. Sebab itu saya nak jelaskan bahawa sama ada ianya factual atau subjektif, ianya terpulang kepada isu-isu yang tertentu yang harus kita ambil kira. Jadi banyak daripada perkara-perkara yang telah pun saya bangkitkan tadi adalah sesuatu yang saya rasa seharusnya kita sendiri di sini jangan kita ambil bulat-bulat bahawa seolah-olah kerajaan tak melakukan apa-apa langsung. Sebab itu saya melakukan laporan hari ini nak melaporkan kepada semua bahawa kerajaan telah pun mengambil inisiatif yang begitu banyak. Tapi Menteri, saya dah bacakan. Ringkas saja. Mereka iktiraf 10. Nanti dulu. Okay. Saya dah bacakan bahawa kita dah ambil tindakan-tindakan yang tertentu dari segi berikan penambahbaikan kepada akta-akta yang sedia ada, akta anti pemerdagangan itu, begitu juga dengan akta buruh. Semua ini adalah perkara yang telah pun kita berikan penambahbaikan. Jadi walaupun mereka kata tak cukup, tetapi penambahbaikan sudah pun diberikan. Apa dia Sungai Buloh? Sila Sungai Buloh. Terima kasih. Mereka iktirafkan di muka surat 366 ayat ini, mereka iktirafkan ada 10 tempat perlindungan. Dia sebut itu. Saya baca secara ringkas. The Ministry of Women, Family and Community Development continued to fund shelters for trafficking victims. 8 government operated and 2 NGO operated. Mereka tidak menafikan itu. Hanya proses kedua mereka kata di North Malaysia tak ada, tapi adakah tempat perlindungan di Perlis atau di Kedah? Ya, sebab itu yang saya kata. Mungkin kan itulah. Saya dah maklumkan tadi. Mungkin Sungai Buloh mungkin Sungai Buloh tak dengar. Saya dah kata di Perlis ada. Daripada tahun 2017 lagi dah. Itu silap dia lah. Sebab itu saya dah umumkan dan sebab itu saya dah bukan tersilap. Ini bukan silap, ini subjektif. Sebab itu saya kata jangan kata ini yang jadi masalah kita. Kita nak menjaga nama negara kita. Bila laporan ini tak betul, kita kata mereka silap. Jangan cakap macam tu. Kita kena kata ini yang menyebabkan subjektif, yang menyebabkan orang beranggapan seolah-olah kita tak melakukannya langsung. Sebab yang berhormat yang sepatutnya bertanggungjawab untuk menahan segala apa tuduhan yang dibuat oleh mereka. Have you refuted it? Have you refuted it? Have you challenged it? Have you refuted it? Ada hantar surat kepada Amerika Syarikat? Tak ada kan? You didn't do it. Ada jawab. Belum jawab. Have you refuted it? Jawab kuat. Alright. Orally dengan dokumen kepada Amerika Syarikat because they come and see us very often. Duduk. Adakah tidak? Saya jawab. Okey. Duduklah, saya nak jawab. Boleh Kalau saya you berdiri macam mana saya nak boleh jawab? saya tambah Subjektif. soalan yang sama. Duduk. Menteri tolong jawab tadi perbahasan. Jadi Tambah sikit soalan sama. sebab itu bila saya dah kata ada, maka ianya subjektif. Mereka kata tak ada. Kita Subjektif dah buat. itu bermaksud pendapat saya berpendapat ini, saya berpendapat itu. Sebenarnya ini bukan pendapat, dia kata data daripada laporan. So kita kena jawab fakta itu. Itu saja. Banyak fakta. Duduk. They don't say this is my opinion. They don't say things like that. Alright, Sungai Buloh. Okey. Sebab itu saya dah kata dah tadi. Dalam ucapan saya pun saya dah kata. Sebab itu kita kena ada kerjasama. Bila saya kata subjektif, Yang Berhormat beranggapan seolah-olah saya nak hide something daripada kenyataan. Sebab itu saya kata saya kena terpaksa jawab semula apa yang Sungai Buloh sebut. Ibu Barat tadi ada mengatakan bahawa kita buat ini hanyalah lip service sahaja. Akta yang kita luluskan ini adalah lip service. Dalam waktu yang sama Ibu Barat kata ini masa kerajaan PH telah pun membincangkannya dengan mendalam sehingga kan 80%
atau 90%, I think you mentioned 90% daripada apa yang ada dalam ini telah pun dibincangkan masa kerajaan PH. Apakah ini lip service? Saya kata lip service kerana lambat datang. 2 tahun dulu patut diimplementasikan. Kalau diimplementasikan 2 tahun dulu, masalah third tier tak akan wujud. Inilah masalah. Yang Berhormat, Terima kasih. semua ini yang report ini, adakah ini semua terjadi challenge? Adakah bantahan telah dibuat? Kerana Yang Berhormat kata ini subjektif. Saya kurang faham lah. Adakah ia dibuat atau tidak? Alright. Cuma Jadi Menteri, yang saya nak maklumkan, sebab itu saya buat laporan di sini supaya tak timbul di luar sana ahli-ahli yang berhormat yang mengatakan betul lah it is only a lip service. Ini memberikan imej seolah-olah betul akta kita ni lip service. Dia datang daripada seorang bekas menteri yang sebenarnya yang buat draft ini. Sebab itu saya kata bila saya Yang Berhormat tak mau mengaku Bila bahawa saya buat lambat bawa undang-undang. Dengarlah No, lip service jangan take out of context. Bila saya kata lip service, apa yang dibuat oleh kerajaan? Kerajaan lambat membawa akta ini 2 tahun. Inilah sebab semua sekarang mengaku then you move on. That is lip service to that effect. No action taken, not enough officers, incompetent officers dan sebagainya. Saya nak maklumkan 1 year kita tak ada. Kan kita ada MCO. Sebab itu Yang Berhormat Menteri, ini Menteri kata ini semua perception. Masalah yang betul berlaku, Yang Berhormat kata tipu, tapi sebenarnya ianya sudah pun berlaku. Jadi saya Yang Berhormat Menteri, saya mohon nak kata singkat saja. status 1 minit. tadi Berwas kata yang menjadi masalahnya adalah kerana KDN dan KSM adalah the biggest culprit. Yes, I agree. Tentang isu ini. Saya nak menjawab. Yang Berhormat, kalaupun Yang Berhormat nakkan pekerja rehiring, Yang Berhormat dah dapat dulu. Pekerja rehiring ni dah dapat dah pun. Cuma di situ kita beritahu tempohnya 5 tahun. Rehiring itu dibuat 5 tahun, sampai tempoh 5 tahun, habis tamat. Kalau nak tambah lagi, dah tak boleh dah sebab itu adalah mereka yang rehire dahulunya undocumented, yang illegal, kemudian dilegaliskan hanya untuk 5 tahun. Kemudian nak sambung lagi, kita kata kalau macam tu, orang datang dekat Malaysia ni, don't worry, kita ada Berwas. Dia boleh tentukan, boleh kerja, boleh sambung walaupun mereka illegal. Itu tak boleh lah. Timbalan yang dipetua. Sebab nanti menjadi isu yang lebih besar. Sebab itu kita menggunakan kaedah di mana kalau rehiring atau yang sekarang ini program yang baru, kita namakan program rekalibrasi itu, kita berikan mereka tempoh. Sehingga tempoh itu dia kena balik. Itu yang kita berikan. Jadi bukan Menteri, kaprit di mana isu saya ialah sebab apa tidak dibenarkan. Tidak dibenarkan hanya mereka yang telah pun kita bagi melalui program rehiring. Menteri, isu saya ialah pada 1 hari bulan Julai 2022, Kementerian Dalam Negeri mengeluarkan surat yang berkuat kuasa serta-merta. 1 hari bulan Julai 2020 mengatakan hari ini berkuat kuasa, orang luar semua tak tahu, sampai hari ini tak pernah diumumkan kepada umum bahawa penamatan keputusan kerajaan berkaitan dengan pelanjutan PAS Lawatan Kerja Sementara PLKS tahun ke-14, sektor perladanan dan pelanjutan PLKS, program rehiring tahun ke-6 dan seterusnya. Alright. Maksud saya ni, kalau nak laksanakan keputusan ni, bagilah masa. Hari ini putus, semua tak boleh dilanjutkan PLKS mereka. Dan sampai hari ini tak ada pengumuman dibuat kepada semua majikan. Orang tak tahu, we are not operating a secret society. Kita kerajaan, setiap keputusan mesti ada pengumuman. Mesti ada bagi masa untuk mereka 1 tahun ke 6 bulan ke supaya mereka dapat hantar pekerja ini balik ke negara asal. Bukan hari jawab. ini Sudahlah kita tu. berkuat kuasa. Sudah. Sebab itu saya kata ini program rehiring. Saya dah cakap tadi bahawa
mereka majikan yang dapat tu dah tahu dah ini program rehiring dia. Dia dah dapat dah 5 tahun. Sama ada dia dibagi tahu sekarang atau 5 tahun dahulu, dia sepatutnya dah tahu. Yang tiba-tiba kita nak pertahankan orang yang macam ini, pasal apa? Kemudian kita buat pula program yang baru, program rekalibrasi. Kita juga bagi tahu bahawa ianya bermula daripada bulan tahun 2020 lagi. Kemudian masuk tahun 2021, November. Kemudian kita tambah lagi 6 bulan sehingga bulan Julai. Dah umum banyak kali. Kalau beruas nak pertahankan yang salah, tak betul lah. Kena pertahankan yang kita lakukan ini supaya tidak ada masalah pemerdagangan orang ini. Kalau duk bagi tambah, itu yang jadi masalahnya beruas. Menteri, masalah ni begini. Menteri, macam ni, kita Menteri. masih perlukan pekerja-pekerja ini. Kita nak halau mereka balik, tapi nak dapat lagi ratusan ribu daripada Bangladesh dan lain-lain negara. Dikatakan untuk menghalalkan atau legalize this worker ikut Human Resource Minister is stupid. To me, it's more stupid to send this worker who are already here back and then to bring them in again. Extra cost yang bagi saya hanya only one reason. Orang sindiket yang dalaman itu dapat untungan lebih banyak kerana ada pekerja baru yang datang dari luar negara. Okey. Because to issue is Okey, mohon when Menteri you jawab yang have- lain, Menteri. Saya we nak already- jawab banyak lagi lah Menteri, yang tolong Ah, jawab sebab itu yang saya sebelah nak sini, penjelasan. Menteri. Kalau kita Sini perlukan satu pun mereka, tak jawab kenapa lagi. tidak diteruskan? Jawab belah Nak dapat sini. yang baru. Dah, Saya yang tu dapat boleh tutup lah. penjelasan isu ni. Jawab belah sini, satu jawapan pun tak ada lagi. Menteri, Betul. mohon Menteri. Terima kasih. Dia nak pertahankan tentang isu orang dia yang selama ini telah pun dia gunakan 5 tahun rehiring. Dan saya nak maklumkan hari ini bahawa kita juga ada program rekalibrasi yang juga kita bagikan dan kita umumkan sehingga akhir bulan 6. Sebab itu 1 bulan Julai itu adalah pengumuman yang nak mengatakan program itu tamat. Kena fahamlah, kalau ada pun fikirlah dulu. Saya nak bangkitkan apa yang dibangkitkan oleh Ipoh Barat, iaitu tentang kes di Bentong. Ini juga kes di Bentong, saya tahu Yang Berhormat ketika itu adalah menteri di Kementerian Sumber Manusia. Yang Berhormat melawat mereka yang telah pun ditangkap ketika itu kerana kesalahan melalui akta immigration. Kemudian kita tanya dia, apabila dia melakukan kesalahan, kita nak buat siasatan dan kita tanya mereka sama ada nak kerja balik ke ataupun tidak. Mereka semua nak balik. Itu yang sebenarnya. Dan sebab tu saya nak maklumkan bahawa segala apa yang kita lakukan adalah untuk kebaikan mereka juga. Kita tanya, they want to work, kita benarkan. Tapi semua mereka mau balik ke India. Ini masalahnya. Yang Berhormat. Kemudian Yang Berhormat. Yang ada bila saya terpaksa Julau berjumpa tadi dengan ada- mereka kerana pada masa itu immigration did not do the investigation properly. Ya. Itu masalah dia. Tetapi Yang Berhormat, bukan mengenai pekerja-pekerja, tidak ada tindakan yang ambil terhadap majikan. Yang this is the problem why we have the trafficking report, di mana nampaknya ikan-ikan besar, ikan hiu tak tangkap, hanya ikan beli saja yang tangkap. Kenapa victim diseksa tetapi toke-toke besar tidak diambil tindakan? Okay. So there's something wrong there. That is where Yang Berhormat sebagai menteri perlu memberi arahan. You cannot say if somebody dies in the lockup, anybody can die anywhere. Yeah, that is not the way to answer. I know we must be humble and get things done. Ya, I know that, but dalam waktu ini saya nak maklumkan bila Berhormat kata mereka tu kita tangkap dan mengapa tak beri peluang, sebab itu saya jawab kerana mereka nak balik. Majikan adalah mereka yang telah melakukan kesalahan. Sesiapa yang melakukan kesalahan, kita compound mereka ketika itu. Sekarang ini saya nak maklumkan bila waktu kawan kata government official yang itu yang melakukan kesalahan, kita tak pun mengambil tindakan. Saya nak maklumkan di sini, Tuan Ketua, mulai daripada tahun 2020, banyak pegawai yang melakukan kesalahan ini telah pun kita tangkap. Melalui tindakan ke atas penjawat awam, melalui Ops Benteng ini,
daripada tahun 2020, kita dah tangkap 31 semuanya. Kita tuduh 16 orang. Kita tuduh 13, waran tangkap 1 dan dikenakan pula 2 lagi poka 15, 14 dan yang ke-15 1 orang lagi kita lakukan siasatan terhadapnya. Yang kita bebas 16 orang. Jadi maknanya ada pegawai daripada 31, 16 dibebaskan tapi 15 lagi telah pun dituduh dan telah pun diambil tindakan yang sewajarnya. Dan dalam op selat juga saya nak maklumkan daripada 40 orang yang telah pun kita tangkap, ini semua penjawat awam ya. Yang kita gantung kerja 3, yang kita buang kerja 16. Maknanya mereka telah pun melakukan kesalahan, terpaksa kita buang kerja mereka. Dan letak jawatan 2. Dan tahan kerja buat sekarang ini masih lagi ada 8. Dan tindakan siasatan masih lagi ada 5 orang. Jadi ramai daripada kalangan itu yang kita dah dakwa 29 daripada 40. Ada kes korupsi yang belum lagi dibawa ke mahkamah atau dalam penyiasatan? Dalam tindakan SPRM ada 6. 6. Ada 6. Sudah dibawa ke mahkamah? Yang telah pun dah dibawa ke mahkamah sebab yang saya dah bagi tahu tadi, kita dah tuduh ada 13 orang. Sebab itu bila dah tuduh, dah kena dan sebagainya, maka dia terpaksa buang kerja. Kita buang kerja. Dia dah bayar dan terpaksa buang kerja. Semuanya buat waktu ini yang dah buang kerja 16 orang semuanya. Jadi maknanya ada tindakan. Jangan buat perkara-perkara yang menyebabkan orang akan melakukan... Mohon menjawab soal berkait dengan Made Online. Mengapa kerajaan masih menggunakan Made Online bila ada dakwaan ia memberi peluang untuk trafficking? Menteri, Jadi boleh bila jawab isu Julau, Julau tadi, Julau kata, saya ucapkan terima kasih Julau. Jangan lupa Made Online. Betul apa yang Julau kata. Banyak tindakan telah pun diambil dalam industri kelapa sawit ini. Saya ucapkan tahniah kepada sektor ini yang telah pun banyak memberikan penambahbaikan melalui program-program inisiatif yang telah pun dilakukan oleh sektor ini. Tahniah Julau. Menteri, Farid Bunta ada mengatakan bahawa ramai corrupt official. Ini yang menyebabkan banyak berlakunya kerja-kerja yang seperti ini. Maka ketika itu saya telah pun baca benda yang sama, itulah jumlah pegawai yang telah pun kita ambil tindakan. Kelang pula ada cerita tentang Made Online. Saya nak maklumkan Made Online ini bukan perkara baru. Ianya telah pun telah diumumkan dalam bajet 2017. 2017 telah diumumkan dan ianya bermula penggunaan Made Online daripada tahun 2018. 2018 telah pun digunakan Made Online. Ianya bukan hanya untuk Indonesian made, tapi semua mereka negara sumber juga perlu menggunakan melalui konsep Made Online. Ketika 2017 dalam pengumuman bajet 2017, ianya adalah kerana ketika itu ramai di kalangan rakyat Malaysia yang mahukan pembantu rumah tanpa diambil melalui ejen-ejen kerana fee untuk mereka bayar kepada ejen terlampau tinggi, menyebabkan kerajaan ketika itu terpaksa melakukan secara Made Online. Dan ini telah pun diguna pakai daripada tahun 2018. Petaling Jaya Menteri, telah pun membantu kerajaan Indonesia mengatakan bahawa so therefore are you going to change the Made Online? MOU dengan Indonesia mengatakan Menteri, tolong jawab soalan. Already done away, tak ada. Selesai. Tidak Made ada. Online masih akan Made digunakan Online. atau tidak? Siapa yang saya nak jawab ni? Kelang, sebab jawab Kelang tadi. Kau orang belaga Sabar, seperti Ibu Barat boleh duduk sikit. Tolong jawab, adakah Made Online akan dipanjangkan lagi? Sebab ada dakwaan kerajaan Indonesia mengatakan bahawa Made Online gives rise to trafficking. Ini tuduhan kerajaan Indonesia. Then I can answer you. Then sit down. Answer, how long to wait? Sit down. Answer, faster. Faster answer question. Ahli yang berhormat. Belum jawab lagi. Jempol tunggu lama pun belum jawab, habis sana saya. You bercakap, Ipoh Barat bercakap,
And you answer. Macam mana nak answer kalau engkau tengah bercakap lagi? Jangan memuasa answer question. Menteri, saya bagi 2 minit lagi untuk selesaikan. Terima kasih. Jadi apa yang saya nak maklumkan seperti Petaling Jaya tadi, saya dah jawab bahawa jawab awam telah pun kita ambil tindakan terhadap mereka. Jempol, saya ucapkan tahniah bahawa dia mahukan statistik tentang kesalahan-kesalahan dan semua ini dan akan saya berikan secara bertulis kerana banyak yang dia mahukan itu akan saya berikan nanti. Bahawa eksploitasi yang dilakukan bukan hanya kerana mereka yang datang sebagai refugees, tapi juga kadang-kadang kala dia datang untuk bekerja di sini tetapi telah pun dieksploitasi sehingga menyebabkan mereka juga termasuk dalam golongan pemerdagangan orang ini. Saya Yang nak Menteri, jelaskan di Yang Hormat antara Menteri, bolehkah saya bertanya satu ya? Boleh. Minta maaf. Saya nak bertanya, tadi ada disebut oleh Klang bahawa made online ini mula menyebabkan trafficking kata Indonesia. Adakah kementerian akan mengkaji perkara ini untuk tindakan selanjutnya? Apa yang telah disetujui baru-baru ini minggu lepas dengan Indonesia adalah sistem itu masih lagi boleh diguna pakai, tidak ada perubahan, cuma mereka mahu supaya ejen di sana yang menggunakan sistem made online tersebut. Sebab made online ini yang dilakukan bukan hanya untuk Indonesia, untuk semua negara-negara luar. Jadi apa yang kita perlu berikan penambahbaikan adalah sesiapa saja yang bekerja nanti melalui konsep yang telah pun saya umumkan beberapa bulan yang lepas bahawa kita nak menggunakan satu sistem yang kita namakan e-locker. Maknanya sesiapa saja yang bekerja di sini akan kita berikan electronic locker. Di situ nanti keluarga mereka boleh mengikuti sama ada orang ini masih lagi bekerja dengan majikan tersebut, di mana majikannya, dia tinggal di mana, sama ada gaji dia sudah dapat ataupun belum. Itu semua akan kita lakukan untuk memberikan penambahbaikan supaya pekerja itu nanti tidak akan menjadi mangsa yang diperdagangkan. Maka sebab itu saya ingin jelaskan di sini bahawa apa yang kita lakukan adalah sesuatu yang untuk memberikan imej lebih baik daripada apa yang telah pun dilaporkan oleh US Department Minta penjelasan sikit, Menteri. Jenas tadi. Jadi sebab itu Menteri. Tuan Ketua. Sikit. Ya, Minta sikit masuk boleh? boleh. Terima kasih. Ringkas masih jalan, sila. Belum cakap dah suruh Sila, buat ringkas. ringkas. Apa ni? Masih pun dah tamat. Anti pasal salah kuat sangat ni pasal. Saya nak tanya Menteri, disebut ada dua, satu made online, satu one channel system. Dan duta daripada Indonesia so adamant nak kita ikut one channel system. Dia kata dia tuduh kita guna made online. Dia tak suka. Jadi sebenarnya sekarang ni kedudukannya macam mana? Nombor satu saya nak tahu, yang one channel system tu apa yang dimaksud one channel system? Dan what is the status now? Sistem keseluruhannya dengan pendek, Tuan Ketua, saya nak maklumkan bahawa apa yang mereka mahu adalah satu sistem di mana ejen yang diluluskan oleh kerajaan Indonesia digunakan. Ejen itu yang akan memasukkan nama-nama mereka yang akan bekerja melalui made online dan ada sistem yang ada terpakai dalam negara kita. Kemudian bila telah pun diluluskan nanti, hendaklah diberikan kelulusan tersebut kepada Embassy Indonesia untuk mereka sentiasa boleh buat secara berkala untuk buat lawatan dan sebagainya terhadap mates yang telah pun diluluskan. Jadi itulah overall one channel system yang dimahukan, tapi sistem untuk application tersebut masih lagi menggunakan sistem yang diluluskan oleh kerajaan Malaysia, iaitu Saya dipahamkanlah, kalau tak silap saya, one channel system tu maksudnya mesti permohonan ditujukan kepada kedutaan. Kedutaan lulus baru boleh bawa orang masuk. Ya kan bukan gitu?
Ya, itu asalnya begitu, tapi sekarang telah pun diubah baik, ubah suaikan supaya sistem main online yang digunakan itu boleh digunakan pakai oleh ejen-ejen yang ada di Indonesia dan kemudian menggunakannya sistem main online, kemudian diluluskan dan diberikan kepada embassy yang ada di sini. Itulah jawapan kepada apa yang telah pun dibangkitkan. Terima kasih Tuan Ketua. Terima kasih Yang Berhormat Menteri. Dengan jawapan itu, tamatlah sesi penerangan-penerangan oleh Menteri 14-1-I. Terima kasih Ahli Yang Berhormat. Dia 29/2022 Rang Undang-Undang Kawalan Produk Tembakau Merokok sebelum, 2022 menyambut peraturan semula mesyuarat, pembahasan Tuan atas Speaker. masalah bahawa Tuan rang Speaker. undang-undang ini dibacakan kali yang kedua. Sebelum Yang Berhormat Menteri bermula, saya nak cadang kita rekodkan penghargaan kepada Menteri Dalam Negeri kesudian beliau untuk bentang laporan tier 3 ini. Dan ini kali pertama ini dibuat. Ya, saya nak cadangkan kepada Yang Berhormat Menteri dan kerajaan sediakan satu laporan terperinci menjawab semua tuduhan faktual dan bentang balik ke Dewan Yang Mulia ini kalau boleh. Sebab yang statement Menteri Izzat tadi ialah ministerial statement yang tidak it doesn't go into the particulars. So saya cadang pada kerajaan buat itu dan jawab kerajaan Amerika Syarikat apa yang tidak betul dalam laporan Ini cadangan oleh Sungai Buloh itu baik. Saya cadangkan bahawa menteri-menteri yang lain macam Menteri Semua Manusia mengenai skandal penjana kerjaya patut datang memberi ministerial statement. You are daring and I'm proud of you. Terima kasih Sungai Buloh, terima kasih Ipoh Barat. Sekarang saya menjemput yang